Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada TKP Intai Jagat Channel. Hari ini kita nak ungkapkan antara 7 budaya paling pelik di dunia. Lelaki muda yang mencari cinta dan perkahwinan akan keluar memburu pada malam hari. Diorang akan pecah masuk rumah anak dara ataupun perempuan yang belum kahwin yang diorang rasa sesuai dengan diorang dan diorang akan bermalam dekat situ. Kalau ditangkap, diorang kena kahwin dengan perempuan tu ataupun kerja dekat ladang bapa perempuan tu sebagai hukuman. Budaya ni dipersoalkan pada zaman sekarang sebab menjadi punca kes rogol dan menceroboh hak privasi orang lain. Pasangan yang baru berkahwin di suku Tidong akan dilarang menggunakan bilik air selama 3 hari selepas diorang berkahwin. Sesiapa yang melanggar peraturan tu akan dianggap boleh menerima nasib buruk dalam perkahwinan diorang, sama ada melibatkan kelahiran ataupun kematian. Siapa yang tengok dorang? Saudara-saudara dorang jugalah yang akan perhati dorang supaya tak guna bilik air selama 3 hari tu. Selalunya orang meninggal ataupun mati akan ditanam dekat tanah kan? Okey, tapi tak bagi suku kaum ni. Dorang percaya yang roh seseorang itu tak akan aman dengan adanya jasad ataupun tubuh badan diorang yang masih bersisa lagi dekat bumi. Abu mayat selepas pembakaran tu akan dicampur dengan sup pisang tanduk dan dimakan oleh ahli keluarga si mati. Jadi diorang percaya yang roh orang yang disayangi tu akan terus tersemat dalam dorang. Kanak-kanak ataupun bayi akan dibaling dan dijatuhkan dari bumbung kuil setinggi 15 ke 30 kaki ke bawah dan akan disambut oleh sukarelawan yang mengamalkan acara ni menggunakan selimut. Budaya ni telah lama diamalkan dan dipercayai boleh mendatangkan nasib baik ataupun masa depan yang baik untuk kanak-kanak yang dibaling tu. Budaya ni telah diharamkan pada tahun 2011 oleh pihak penjagaan kanak-kanak disebabkan ramai kanak-kanak yang trauma sebenarnya sebab kena baling daripada tingkat atas. Siapa yang tak takut kan? Bagaimanapun, diorang masih meneruskan budaya ni pada tahun 2012. Okey, macam biasa dekat mana-mana pun kan, mesti perempuannya yang kena berhias cantik-cantik supaya sedap mata lelaki yang memandang. Padahal perempuan sebenarnya berhias untuk dia sendiri je kan. Tapi lain pula bagi suku Wodabi ni, di mana kaum lelakinya yang harus berhias ataupun berpakaian seelok mungkin untuk menarik minat kaum wanita di sana. Lelaki suku kaum ni akan masuk pertandingan menari yang dipanggil sebagai yaki dan pemenang akan dipilih berdasarkan teknik tarian yang paling menawan serta rupa yang paling handsome. Dan of course lah yang mana pemenang tu akan dapat perempuan yang paling lawa dekat situ kan. Sebolehnya kalau korang berjalan dekat Korea Selatan, elaklah menggunakan dawat merah ketika nak menulis. Sebab sejarahnya orang Korea dulu-dulu hanya akan menggunakan dawat merah semasa diorang mendaftarkan nama orang yang dah meninggal dalam keluarga diorang. Maksudnya, sesiapa yang menggunakan dawat merah, terutamanya tulis nama orang yang masih hidup lagi, dianggap sebagai jemputan untuk bala sampai dekat orang tersebut. Ia dianggap sebagai kurang hajar ataupun dengki terhadap orang yang ditulis namanya tu. So lebih baik elakkan. Kiranya kalau dekat sini tulis nama guna dawat merah tu dianggap macam hantar santau dekat orang. Macam tu. Orang-orang Denmark akan simpan sebarang alatan ataupun perkakas makanan seperti mangkuk, pinggan, cawan ataupun mana-mana yang dah retak dan pecah sampailah tahun baru. Pada hari tahun baru tu, diorang akan baling perkakas-perkakas makanan tu yang diorang kumpulkan tu dekat rumah keluarga ataupun kawan-kawan sebagai tanda nasib baik untuk tahun tu. Kepada mana-mana yang tak gemar acara yang kira agak bahaya ni, diorang boleh je letak perkakas makanan yang diorang kumpul tu dekat depan pintu rumah orang-orang yang diorang sayang. Boleh juga. Tak ada sesiapa baling sesiapa, just letak je kat situ depan pintu rumah. Tapi ini adalah tradisi lama dan dianggap masih unik sampai sekarang. Kiranya kan kalau korang stres dan rasa macam nak baling sesuatu, korang bolehlah pergi dekat Denmark pada awal tahun supaya korang boleh buat acara. Boleh release stres.